اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. آمين يا رب العالمين. Ayat yang ke-148 bertajuk penyembahan umat Nabi Musa setelah ketiadaan Musa. Wattakhadha qaumu Musa. Qaumu Musa. Qaumu tu bagi depan. Maknanya yang salah di sini kaum Musa, bukan Harun, bukan Musa. Kaum Musa sendiri membuat keputusan. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi. Min ba'di itu min ba'di ghiyabihi, selepas ketiadaan Musa. Kaum dia sendiri buat keputusan. Dia tengok ada Tuhan lain yang dibuat oleh seseorang, dia mengambil dan menyembah. Ittakhadha ni makna ambil dan guna, ambil dan sembah. Min ba'dihi min huliyihim, emas. Huliyihim ni maknanya perhiasan mereka yang dibuat daripada emas. Huliyih ni perhiasan yang asal daripada emas, dijadikan ijlan, dijadikan anak lembu, anak sapi, anak lembu sapi. Emas tu dia buat betul-betul jadi anak lembu sapi. Jasadan, satu jasad. Jasadan tu berjasad, lembu berjasad. Dan lahu khuar, ianya ada suara. Dia buat macam mana tak tahu lah. Mungkin ditiup angin ke apa katanya. Ini hakikat yang berlaku kepada kaum Nabi Musa saat ketiadaan Musa. Dikatakan yang buatnya ialah Musa An-Namiri kan. Musa An-Namiri. Dia reka bentuk daripada hulij, perhiasan-perhiasan yang mereka ambil daripada kaum itu sendiri, kumpul-kumpul buat emas. Buat jasad berbentuk anak lembu sapi, dan ada suara pula. Min huliyihim, dia kumpul barang-barang dia, barang-barang emas. Sebenarnya hakikat anak lembu dia tak ada suara pun. Cuma di khayal gitu, ataupun ditiup angin katanya. Ini terbukti dengan satu persoalan yang datang daripada Allah. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka perhatikan, mereka tu kaum Nabi Musa lah, annahu, bahawasanya annahu tu ijlan tu, annahu annal ijla la yukallimuhum, tidak bercakap pun dengan mereka, bunyi macam suara. Dia ingat ke lembu cakap dia, Tuhan cakap. Wala yahdihim sabila, dan lembu juga tidak tunjuk kepada mereka jalan agama. Sabila al-khair. Sabilan tanwin itu sabil al-khair. Tak ada benda pun yang boleh mendatangkan kebaikan daripada anak lembu tu. Cuma mereka puja.
Bila bunyi suara, mereka mengatakan itu lembu bercakap, Tuhan bercakap dengan dia. Ittakhaduhu, itu lepas Sabila tu berhenti situ. Ittakhaduhu, mereka ambil dan sembahnya. Maka ketika itu wa kanu zalimin, mereka telah berubah menjadi orang yang syirik dan zalim kepada Allah. Zalim ini ialah zalimin asyirki, orang zalim kerana syirik pada Allah, mengambil selain pada Allah sembah. Ini. Jadi Harun telah melarang dah dalam ayat lain, tetapi mereka tidak dengar cakap, mereka lebih mendengar ucapan daripada orang yang mengupur tu, yang dikatakan Musa An-Namiri itu. Kemudian dalam ayat berikut, falamma suqita fi aidihim, dan apabila lamma ni telah berubahlah, suqita fi aidihim, wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah mereka sukitanya sakata ni jatuh, diterjemah di sini, dan kaum dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahawa telah sesat mereka, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak tidak memberi rahmat, la illam yarham, maknanya lain tu, la tu sungguh-sungguh, in jikalau, lam yarhamna, tidak merahmati. Rahmati itu maknanya sepatut ampun dulu kan. Rahmati maknanya tidak rahmat ni dia pertama Allah terima balik kebaikan yang sebelum ini, dan Allah jauhkan musibah menyembah berhala tu, dan Allah redha balik. Dan dosa-dosa lepas, wa yaghfir lana, dia ampun dosa. Biasanya kita jumpa ayat wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ayat ni lain sikit. La illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana. Maknanya rahmat Allah ialah mengembalikan kaum Musa kepada hidayat, serta mengampunkan dosa-dosa yang telah mereka buat itu. Itu makna disebut rahmat dulu. Biasa kita jumpa disebut Rabbana ighfir lana warhamna kan. Kita sebut ampun dulu. Ni disebut rahmat dulu sebab mereka telah memilih jalan yang salah dalam masa beberapa ketika mereka menyesali dan merasai kesilapan itu berasaskan falamma suqita. Suqita ni menyesal, dia tulis sini. Fi aidihim,
aidihim, tangan mereka. Perbuatanlah. Suqita walamma suqita fi aidihim. Maknanya silap. Perbuatan mereka itu satu kesalahan kerana mereka ciptakan Tuhan yang tidak benar, yang mereka menganggap itu Tuhan yang ada suara, dan mereka pun tidak pasti iaitu memberi apa-apa kebaikan. Bahkan mereka tidak dapat apa-apa kebaikan pun daripada itu. Tapi mungkin terkesan dengan ajakan-ajakan namiri dan seumpamanya. Lalu dia kata, qalu la illam yarhamna rabbuna. Rabbuna itu maknanya Allah lah. Kalaulah sungguh-sungguh Tuhan kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, jawab dia, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami semua akan menjadi, lanakunanna, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Mana orang yang syirik ni, orang yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Nanti kita tengok macam mana. Falamma raja'a Musa ila qaumih ghabbana asifa. Dan setelah kembali Musa kepada kaum dia, dia dapati peristiwa ini berlaku. Peristiwa mengambil selain pada Allah, sedangkan dia tak jangka benda itu berlaku. Falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban. Bila dia tahu, dia balik dalam keadaan ghadban. Ghadban ni sangat marah. Ghadban, marah yang bersangatan. Asifah, sedih. Marah dan sedih hati. Asifah. Lalu dia kata, qala Musa, bi'sama, alangkah buruknya. Bi'sama tu, bi'sa, alangkah buruknya sifat dan akhlak kaum dia lah. Khalaftumuni, kamu, khalaftum maknanya kamu mengganti aku, min ba'di, sesudahku tiada. Dia sebenarnya isu yang paling besarnya dia tunggu Musa. Musa ni kata nak 30 hari, kemudian ditambah 40 hari, jadi lama. Lama dia tu menyebabkan dia cari sendiri Tuhan yang Musa pergi nak jumpa tu. Ni kot hak Musa duk cari ni. Dia buat keputusan sendiri. Lalu Musa kata, a'ajiltum amra rabbikum. A'ajiltum. Ajil tu segera. Ajala ni makna nak cepat. A'ajiltum, apakah kamu hendak mendahulukan amra rabbikum, perintah Tuhan kamu? Maknanya Allah suruh sembah Tuhan yang sebenar, dia. Tiba-tiba mereka mengambil anak lembu. Ni a'ajiltum. Ajil maknanya nak cepat. Apakah kamu nak mendahului lah, cepat ni mendahului amra rabbikum, perintah. Amra ni perintah Tuhan kamu. Wa alqal alwah, lalu dia mencampak. Al-alwah ni ialah luh-luh ataupun risalah-risalah yang tertulis di dalamnya perintah-perintah Allah. Al-alwah ni daripada ayat sebelum ni disebut juga ayat 145 tu. Wa katabna lahu fil alwahi. Alwah ni maknanya Allah telah tulis kepada Musa di alwah-alwah ni, min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Jadi Musa buat balik dah alwah ni. Bila sampai di kaum dia, bersama kaum dia, dia dapati kaum dia sembah selain pada Allah,
dalam keadaan marah dan berkata dengan kata-kata bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum. Dalam masa yang sama wa alqal alwah, dia campak, dia campakkan apa tu, tercampak mungkin tidak sengaja. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Kemudian dia tarik, akhadha bi ra'si ni tarik kepala saudaranya. Akhadha ambil bi ra'si akhihi, ambil kepala saudaranya Harun, yajurruhu ilaihi, dia tarik kepada dia. Marahlah, mu tak buat kerja ke, dia kata begitulah kan, dia marah kepada saudara dia. Qala, lalu saudara dia Harun berkata, ibna ammi, itu satu ucapan ibna umma ni ibu, anak ibuku, gitulah maknanya. Itu satu ucapan orang kelahi, orang yang sedih. Qala ibna gitu. Abanglah kata adikku, anak ibuku. Innal qauma istad'afuni, bukan aku yang salah, sesungguhnya kaum ini, kaummu ni lah, kaum kita ke kaum al-qauma tu alif lam tu menunjukkan kaum ini. Istad'afuni, mereka telah memaksaku. Istad'afuni, mereka melemahkan aku tak boleh buat apa. Wa kadu yaqtulunani, dan hampir-hampir mereka itu ingin membunuhku. Fala tushmit, maka janganlah engkau wahai Musa menjadikan perkara ini disebabkan aku. Wala tushmit, jangan kamu jadikan ini punca bi dengan aku, al-a'da, berlaku permusuhan. Al-a'da ni musuh, berbalah lah. Wala taj'alni ma'al qaumil adh-dhalimin, dan janganlah engkau jadikan aku ini termasuk orang-orang yang zalim tu. Al-qaumil zalimin itu makna kaum Nabi Musa. Jangan engkau masukkan aku bersama mereka. Aku dah usaha, tetapi mereka tidak dengar. Setelah Musa mendapat penerangan daripada adik dia itu ataupun saudara dia itu, qala, lalu Musa pun berdoa kepada Allah, sama-sama berdoalah. Rabbighfirli wa li akhi, wahai Tuhan, ampunlah bagiku dan bagi saudaraku. Ini cara berdoalah. Wa adkhilna, kemudian dia guna jamak. Yang pertama untuk diri dia dan untuk saudara dia, doa secara khusus. Kemudian dalam bab kerjasama, wa adkhilna, dan masuklah kami fi rahmatika, fi, di dalam rahmat engkau. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang sangat-sangat mengasihani dan merahmati orang-orang yang wa anta arham, engkaulah Tuhan yang paling merahmati di kalangan orang-orang yang memberi rahmat. Itu. Baik, kalau kita tengok di sini ayat 151 dengan ayat 149 kan, dia qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana. Kan di sini dia sebut yarhamna dulu dalam ayat 151, wa adkhil rabbi, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Wa
wa anta arhamur rahimin. Apa beza? Hak ni penting ni. Ayat 149 mencari rahmat Allah setelah mendapati diri kita salah. Mencari rahmat Allah setelah mendapati diri kita salah, dan setelah itu memohon maaf segala kesilapan. Bila kita berada di tempat ini, baru kita pergi ke ayat berikut. Setelah kita memohon kemaafan, kita kena hidup di dalam rahmat Allah. Sebab tu dia kata wa adkhilna fi rahmatika. Maknanya mencari rahmat Allah tidak akan berlaku kalau tidak ada sifat sesal ataupun menyedari kesilapan. Kita kena ada satu nilai dalam diri kita, ialah menyedari kesilapan yang berlaku pada diri kita. Maka bila menyedari kesilapan itu, kita mengharapkan Allah memindah kita ke jalan yang benar, yang dikatakan di dalam rahmat Allah. Kemudian segala dosa yang lalu kita minta Allah ampun. Maka setelah Allah ampun dosa, kita kena hidup selepas itu di bawah rahmat Allah. Mana rahmat ini sebelum dan selepas. Rahmat sebelum diampun dosa ialah rahmat mencari kehidupan yang benar, agama yang benar. Dan setelah kita mendapatnya, kita kena berada dalam keampunan Allah. Sebab dengan mendapat keampunan Allah itulah yang menyebabkan kita boleh layak untuk dimasukkan di dalam rahmat Allah. Itu antaranya lah yang anda nampak. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftari. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil dan menjadikan anak lembu itu sebagai Tuhan penyembahan, sayanaluhum ghadabun, akan menimpa, yanal tu menimpa mereka kemurkaan, ghadab, min rabbihim, kemurkaan daripada Tuhan mereka, wa dhillatun, dan kehinaan hidup di dunia. Kalau tak bertaubat lah, kalau bertaubat habis. Wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kami membalas orang-orang yang muftarin, orang-orang yang iftirak ni yang mereka cipta benda-benda yang tidak ada. Muftarin, yang mereka cipta. Muftar, yang dipandukan oleh benda-benda yang tidak benar. Dia yang buat dan dia menyembah benda itu. Walladzina amanu walladzina amilus sayyiat summa tabu. Ni hak kita kata tadi ni. Walladzina amilus sayyiat, makna yang sembah semua tadi hak berlaku pada kaum Nabi Musa itu dianggap amilus sayyiat. Syirik pun masuklah. Summa tabu, kemudian mereka bertaubat, berubah, min ba'diha, selepas itu, wa amanu, kemudian beriman semula. Jawab dia, inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhan engkau, min ba'diha, sesudah itu, la ghafurur rahim, benar-benar maha pengampun lagi rahmat. Ini pun satu isu juga kita kena faham. Bila Allah sebut la ghafur, maknanya Allah maaf bagi orang yang buat jahat kemudian dia bertaubat dan beriman seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Allah maaf segala kesalahan, dan selepas itu rahim, Allah memasukkan mereka ke dalam rahmat.
maka orang yang hidup di bawah rahmat Allah itulah orang yang sempurna iman mereka dan takwa mereka. Rahmat Allah ni tigalah, mana hidup sempurna, musibah dijauhkan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ayat yang kita walamma sakata am Musa al-ghadabu akhadha al-alwah, dan setelah hilang sakata tu hilang daripada Musa al-ghadab, kemarahan dia, akhadha al-alwah, dia ambil balik catatan-catatan loh tadi, dia ambil balik. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladina, dan nuskhah lah. Nuskhah ni maknanya tulisan yang ditulis dia panggil nuskhah. Wa fi nuskhatiha, nuskhati al-alwah, hudan ada berkaitan dengan petunjuk jalan yang benar, wa rahmah, dan di dalamnya ada kitab, ada berkaitan dengan macam mana nak mendapat rahmat, khusus kepada lilladzina hum li rabbihim yarhabun, bagi orang-orang yang mereka itu kepada Tuhan mereka lah mereka menyembah. Yarhabun dengan makna mengabdi diri. Mereka mengabdi diri dan takut kepada Allah. Habis itulah kita baca setakat tu. Ini banyak tu. Jadi ternampak perjalanan yang dilalui oleh kaum Nabi Musa, dan mungkin daripada sini kita melihat bagaimana kesudahan ayat ini dicerita. Contohnya ayat 152, 53 tu, walladzina amilus sayyi'at summa tabu. Adakah semua kaum Nabi Musa yang melakukan kesilapan itu kembali meninggalkan kesalahan itu dan kembali bertaubat? Nampak ayat ni macam itulah. Dan Nabi Musa mula berperanan dalam ayat 154 tu, menyampaikan petunjuk menggunakan al-alwah tu kepada kaum dia. Dan dalam ayat yang akan datang insya-Allah, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, maknanya Musa pergi balik bermunajat kepada Allah. Apapun insya-Allah kita tengok perjalanan cerita ini di pertemuan yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw